Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 主爱的弟兄姐妹们，大家早上好。 Saya bersyukur boleh mendapat kesempatan untuk boleh men-sharingkan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. 我感谢主的恩典，今天给我有机会可以分享上帝的话。 Tadi sudah disebutkan nama saya Pendeta Rickstofen Ricky. Saat ini saya melayani di GKI Greenfield. 刚才已经知道了我的名字叫做我现在侍奉在 Greenfield 的这个国语堂。 Dan biarlah lewat pemberitaan firman Tuhan pada saat ini kita mau belajar bersama-sama dari jemaat mula-mula. 但愿今天我们可以从这些开始起初的会众们。 Tema yang diberikan pada saat itu kita renungkan bersama-sama tentang renewal of community atau pembaruan komunitas. 我们今天的题目就是群组的更新。 Satu bagian firman Tuhan yang akan kita gumulkan sama-sama itu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. 我们要看的经文是在《使徒行传》第2章41节到47节。 Saya akan membacakan bagi kita semua dan biarlah ketika firman Tuhan diperdengarkan kita boleh menyadari itu adalah isi hati Tuhan secara langsung diberitakan kepada kita. 我们安心听牧师读这个圣经，我们知道这些圣经都是上帝主的心意。 Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 于是领受他话的人就受了洗。那一天，门徒约添了3000人，都恒心遵守使徒的教训，彼此教解、薄饼、祈祷。众人都惧怕。使徒又行了许多奇事神迹，信的人都在一处房屋共用，并且卖了田产家业，照个人所需要的分给个人。他们天天同心合意，恒切的在店里，且在家中薄饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人天天嫁给他们。 Minggu ini adalah minggu di mana kita mendekati akan memperingati hari reformasi gereja. 今天的主日是我们靠近了那个改革的日子。 Karena reformasi dari yang dimulai oleh Martin Luther dan kemudian bapak-bapak reformator lain, maka kita boleh ada untuk menikmati akan firman Tuhan di dalam tangan kita pada saat ini. 宗教的改革当初是这个改革家来改革的，于是改革过后，今天我们可以读主的话。 Sehingga reformasi terjadi adalah reformasi yang membawa kita untuk makin mengenal firman Tuhan ke dalam kehidupan kita. 借着宗教的改革，我们能够更加的认识上帝从我们的生活里面。 Sebuah reformasi yang seharusnya mengubahkan gereja untuk selalu turut kepada firman Tuhan. 可以跟我们生活的相似于我们的主。 Sehingga bagaimanakah jikalau gereja itu seharusnya bertumbuh, dinilai dari seperti apa? 我们可以看到教会的增长从什么地方、从什么角色来开始呢？ Lucunya, saudara, ada berbagai tulisan yang melihat kebudayaan gereja di dalam melihat gereja seperti apa yang bertumbuh. 在圣经里面，我们可以看到一些很可笑的，就是叫做很多的风俗来看到教会的一些成长。 Ada 3B. 我们可以看到有3点。 Yang pertama yaitu buildings, artinya gereja itu dinilai bertumbuh kalau punya gedung yang mewah atau gedung yang baik ataupun juga dengan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan kepada jemaat. 讲到一个教会的成长，就是看它的建筑物，它有一个很好的建筑物，里头都很好的设备。
Sehingga gereja bisa berlomba-lomba untuk membuat suatu tempat beribadah yang baik, yang nyaman, bahkan dengan fasilitas yang ditawarkan sehingga bisa membuat orang untuk menikmati peribadahan yang ada. 所以我们可以看到一个很好的建筑物里头，很完美的设备，供应给一些需要的人，所以我们可以看到，哦，这就是成长的教会了。 Tidak salah, tetapi juga tidak membuat jemaat pasti bertumbuh dengan segala fasilitas yang diberikan oleh 当然 gereja. 不错，不是可以因着这些的设备，使到教会肯定一定会成长的。 Ada juga yang mengatakan gereja itu bertumbuh kalau jemaat itu banyak sekali orang-orang yang selalu datang yang menikmati, bahkan setiap jam ibadah itu begitu penuh dengan jiwa-jiwa yang datang beribadah pada Tuhan. 讲到成长，就是每一个礼拜、每个星期聚会的时候，大家都踊跃的来参加，坐满了在教会里面的仪式。 Tapi ada begitu banyak juga gereja yang penuh dengan orang yang datang beribadah, tetapi mereka sama sekali tidak menjadi murid Kristus. 我们可以看到好多人来聚会，但是他们当中里面都不是基督徒，跟随基督的人。 Ada yang mengatakan bahwa gereja juga nilai dari persembahannya. Seberapa gereja itu dana yang ada untuk membiayai semua kegiatan-kegiatan yang ada. 有的讲到教会的成长，就是看到他们受的奉献有多大，他们的这个基金有多雄厚。 Benar, gereja juga tidak mungkin bisa menjalankan secara operasionalnya tanpa dana yang ada. Tetapi dana yang ada tidak membuat gereja bertumbuh. 当然是的，当一个教会要成长的时候，它一定要很有一个雄厚的基金，但是不是因着有雄厚的基金，这个教会就可以很好的发展。 Maka gereja seharusnya menaruh perhatian, komunitas Kristen seharusnya menaruh perhatian hal apa yang seharusnya diperhatikan di dalam gereja untuk bertumbuh. 我们可以看到这些群族，我们应该注意那一方面，好叫这个教会是真正的成长的教会。 Menarik sekali ketika orang berusaha untuk berbicara gereja yang bagaimana yang harus bertumbuh, ada seseorang yang menawari Warren yang berkata demikian. 很吸引人的，讲到教会的成长，就是因为这个Rick Warren 所讲的一句话。 Dia mengatakan persoalan pokok untuk gereja-gereja pada abad ke-21 ini adalah kesehatan gereja, bukan pertumbuhan gereja. 讲到就是一个教会的健康，不是教会的成长。 Komunitas mau dibaharui, maka kita harus memikirkan soal kesehatan gereja. 群主要改革，群主要更新，我们要从这个教会健康不健康而看的。 Karena gereja bukan gedungnya, tetapi gereja adalah komunitas umat Tuhan. 教会不是建筑物，乃是上帝儿女的群主。 Komunitas yang sehat pasti bertumbuh, begitu logikanya. 健康的群主很逻辑的，就是说一定是成长的教会。 Gereja komunitas adalah organisme yang terus berkembang. 一个很好的主责在进步进展方面。 Bila manakah sebuah organisme itu tidak bertumbuh, yaitu ketika tidak sehat. 当什么时候这个教会不成长呢？就是当教会生病不健康的时候。 Maka Warren itu menawarkan, mari lihat hal-hal apa yang bisa membuat gereja atau komunitas itu tidak sehat. Rick Warren 说到，我们要看那一方面，使到这个教会不成长呢？ Karena kalau komunitas itu tidak sehat, maka pasti tidak bertumbuh. 若是这个教会不健康的话，肯定这个教会不会成长。 Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagian yang kita baca pada saat ini mau mengajak kepada kita 刚才我们所做的经文来教导我们， untuk melihat bahwa ada hal esensi yang perlu diperhatikan yang mungkin lu dilupakan. 要看到它的精华，是不可能把它忘记的。 Tentang komunitas yang sehat, yang kalau komunitas sehat itu pasti akan dibarui. 讲到一个健康的群族，就是健康一定会一直被更新。 Bagian yang kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi, itu didahului lewat khotbah dari para rasul, khususnya Petrus. 刚才我们所读的经文，就是当彼得他在那边传讲福音的时候， Apa yang Petrus khotbahkan? Petrus mengkhotbahkan Injil. 他就是说什么呢？就是分享这个福音。 Pada ayat-ayat sebelumnya yang seperti saya cantumkan di sini, Petrus berkatakan di dalam ayat ke-22, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret,
Siapa dia? Dia yang kamu salibkan dan kamu bunuh. 以色列人啊，请听我的话，主神借着拿撒勒人耶稣在你们中间施行奇事。 Tapi dikatakan Petrus, Allah membangkitkan dia. Oleh sebab itu, bertobatlah dan hendaklah berikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. 上帝使他复活了，所以你们每个人要悔改，要奉父子的生命的名来为他受洗。 Maka dikatakan setelah orang-orang mendengar akan apa yang diberitakan oleh Petrus, mereka kemudian menerima perkataannya. 讲到当彼得传讲信息的时候，听的人怎么样呢？他们就接受了这些的福音。 Dan setelah itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa setelah mereka dibaptis. 增添了这个得救的人数大约3000，然后他们被受洗礼。 Apa yang mereka terima, apa yang orang-orang dikatakan itu menerima perkataannya, yaitu Injil. 他们接受了什么呢？他们听了什么话呢？那就是福音， Firman Tuhan. 上帝的话。 Saudara, itu sebabnya komunitas Kristen hanya mungkin mengalami pembaharuan ketika firman Tuhan itu hadir dan direspons dengan hati yang mau belajar. 因此，在教会的群族，若是他们听了这个福音，他们是肯定可以进步的，可以增长的。 Kalau kita tidak pernah memikirkan hal esensi ini bahwa firman Tuhanlah yang harusnya menjadi dasar, maka komunitas kita sekalipun kita banyak 若 tidak 是 akan 我们不 bertumbuh. 知道这些的精华，就是因着这些，我们的这个群族不可能可以进展。 Firman Tuhan harus menjadi landasan daripada pembaharuan daripada komunitas. 主的话要成为我们一个改变更新的这个群族。 Kalau dari bahasa para reformator, sejauh mana sola scriptura itu menjadi landasan bagi gerejanya. 改革家讲到，唯有基督就是一个他的根基。 Artinya sola scriptura semata-mata hanya firman Tuhan, hanya kitab suci saja. 就是唯有上帝的话。 Ketika firman Tuhan hadir, maka selanjutnya kalau firman Tuhan hadir tapi tidak direspons dengan tepat, tidak ada gunanya juga. 讲到就是上帝的话临到我们没有回应，那就是白费的，这是徒然的。 Seberapa banyak firman Tuhan dikhotbahkan daripada mimbar ini, kalau kita tidak bisa memberikan respons yang tepat dengan hati yang mau belajar, tidak ada gunanya juga. 在台上讲了好多好多上帝的话，就是我们没有回应的话，这些都是徒然的。 Apa yang bisa mengubahkan seseorang 什 menjadi 么东 pengikut 西 Kristus? 可以改变一个人呢？ Bukan hanya sekedar firman Tuhan atau kebenaran yang disampaikan. 不是单单听了上帝的真理而已。 Bukan hanya sekedar kita mendengar firman Tuhan setiap minggu. 我们每一天可以，每一个礼拜可以听到上帝的话， Tapi kita merespons dengan menaati firman Tuhan itu. 但是我们要回应，我们要遵守上帝的话， Maka barulah kita diubahkan, komunitas dibaharui, diubahkan. 我们才是可以成为被改变的这个群族。 Paulus memberikan contoh Filipi. 包括菲律宾一个样子， Paulus memuji jemaat Filipi. 他考验菲律宾的会友。 Sebelumnya Paulus sudah menceritakan bagaimana tentang Kristus yang mereka kemudian hidupi dalam hidup mereka. 讲到当基督在他们当中活着的时候， Dan Paulus berkata dalam Filipi 2 ayat 12, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat." 这样看来，亲爱的弟兄姐妹们，你们通常是顺服的。 Kata taat menunjukkan ada suatu respons yang tepat yang diberikan oleh jemaat Filipi, hati yang mau belajar. 顺服对于菲律宾的会友，是因为他们顺服，因为他们有心要学习。 Setiap pengajaran yang Rasul Paulus berikan atau para pun rasul-rasul lain, mereka terima dengan ketaatan. 每一个他们接受了，很顺服，他们要学习。 Mereka bukan hanya menjadi para pendengar yang setia kepada firman Tuhan, 他们不单单是一个很好的听到者， tapi mereka juga melakukan akan firman Tuhan itu. 但是他们要遵行上帝的话。 Dan Paulus sudah melihat bagaimana mereka taat untuk mengerjakan firman Tuhan itu. 保罗也看到他们怎么样来遵行上帝的话。 Makanya Paulus katakan, karena itu tetaplah kerjakan. 保罗所以讲到你们始终在里面来做这些东西。 Artinya Paulus sudah tahu mereka sudah taat, sekarang tetaplah taat kepada firman Tuhan itu. 意思说，保罗知道了他们遵行，所以保罗在强调他们要做成他们
为主得救的功夫。 Paulus katakan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. 你但要恐惧战兢，做成你们得救的功夫。 Paulus tidak sedang mau mengatakan jemaat Filipi kerjakan keselamatanmu untuk kerjakan sesuatu untuk mendapatkan keselamatanmu. 保罗没有对他们说，你们做成你们要做的，好像你们可以得救。 Tetapi kamu sudah selamat, maka sebagai komunitas yang sudah diselamatkan, kerjakan keselamatanmu itu keluar. 但是你们已经得救了，你们是一个得救的群族，所以你们要做成得救的功夫。 Apa yang kamu imani dalam Kristus Yesus, itu harus kamu ekspresikan di dalam kehidupanmu. 你肯定了基督的救恩，所以你要把它活出来。 Atau dengan bahasa Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah 在雅 mati. 各书讲到，行为没有信心没有行为是死的。 Maka Paulus mengatakan tetap kerjakan keselamatanmu bukan saja pada waktu aku masih hadir, tapi ketika sekarang seperti sekarang aku tidak hadir. 就是说，我不在你们当中，你们很顺服；现在我不在你们当中，你们也是应该顺服的。 Jadi jemaat Filipi menjadi komunitas yang merespons firman. 菲律宾的会众们是他们回应上帝的话。 Firman Tuhan, Alkitab itu bukan hanya hadir di dalam gereja yang kita dengarkan, tapi perlu kita responi. 上帝的话不是在教会里面传讲，乃是我们听了，我们要回应。 Itu sebabnya 因此， tidak ada gunanya kita begitu banyak mendengar kebenaran firman Tuhan, koma. 我们不是没有用，听到好多上帝的话，都点而已。 Jikalau firman Tuhan kebenaran tersebut tidak kita aplikasikan. 若是我们没有来做，我们听到神的话而实行出来的话， Maka bagaimana kita menjadi komunitas firman yang merespons firman dengan benar? 那么我们怎么样成为可以很好的回应上帝话的群主呢？ Bagian yang kita baca 我 itu 们所读到的， membawa kita untuk menyadari kita perlu hadirkan Injil dan keramatamahan. 我们要展示带上的福音，要充满了热情跟好客的态度。 Bagian yang kita baca saudara dalam ayat 43 dikatakan ketakjuban melanda semua orang sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 第43节讲到，众人都惧怕，使徒又行了许多奇事神迹。 Apa maksudnya ketika di penulis Kisah Rasul memperlihatkan hal ini? 什么意思呢？在里面讲到如此。 Kalau kita melihat akan cerita di dalam Kisah Rasul, 有时候我们看到《使徒行传》的一些的事迹的话， mujizat-mujizat dan tanda itu selalu dikaitkan dengan satu hal yang ingin dituju. 那么讲到了启示神迹，都是讲到里面所讲到的一些， Akan selalu berakhir pada hasil pertobatan. 它的最终就是一些悔改。 Artinya di dalam Kisah Para Rasul, masa pada saat itu dengan semua mujizat dan tanda selalu membawa pada pertobatan. 也是讲到当初《使徒行传》所传讲的福音，最终就是传讲一些悔改的道。 Saya tidak sedang membahas soal apakah mujizat masih ada pada saat ini, itu bukan hal yang ingin dilihat daripada Kisah Rasul ini. 我不是跟大家分析现在是不是还有这个神迹启示呢？像当初在《使徒行传》里面所讲的。 Tapi apa yang tercatat pada Kisah Rasul, pada saat itu mujizat dan tanda yang dilakukan selalu membawa untuk menghadirkan Injil bagi orang yang belum percaya. 当初在《使徒行传》所讲到的启示神迹，最终就是讲些悔改的道理，带领人悔改归向主。 Berarti prinsipnya adalah Injil dihadirkan. 讲到福音临到那里， Firman Tuhan diberitakan. 那么上帝的话被传讲。 Dan setelah itu ayat 44 dikatakan semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 信的人都在一处，反物共用，并且卖了田产家业，照个人所需用的来分给个人。 Respons yang mereka lakukan adalah apa? Dengan membagi-bagikan apa yang mereka miliki. 他们的回应就是把他们所有的分给别人， Menunjukkan ada suatu perubahan di dalam mereka melihat kebutuhan bersama. 表示在他们当中可以看到别人所需要的。
Jemaat mula-mula setelah mereka menerima Injil Kristus, maka mereka mengaplikasikan dengan keramah tamahan. 当初的这个门徒，当他们接受了这些，他们能够分享，成为非常的热情。 Yang terlihat daripada jemaat mula-mula dengan konteks saat itu kebutuhan bersama, maka mereka kemudian mulai berbagi satu dengan yang lain. 起初的信徒就是他们来分享反物公用。 Maka dari bagian ini, dari kisah yang terjadi pada jemaat mula-mula, kita perlu memikirkan, apakah kita menghadirkan Injil yang superior? 初期的教会，在当初我们在想到我们自己是否我们有一个优越的福音来传讲出来呢？ Menghadirkan Injil yang superior artinya kita merasa, enggak, sudah di dalam Kristus kamu pasti selamatkan, di luar Kristus kamu tidak selamatkan, maka kamu harus bertobat. 优越的福音是说，你在主里面得救，不在主里面不得救，所以你们每个人要悔改。 Yes, itu Injil yang benar. 是的，那是真诚的福音。 Tapi kemudian jika kita kemudian langsung mengatakan, semua pasti salah, kalian salah, kalian pasti binasa dan lain sebagainya, maka kita menyampaikan Injil dengan cara yang kurang tepat. 就是我们说你错了，你错了，应当灭亡，所以我们是传讲一个错误的福音了。 Superior artinya kita merasa yang paling hebat. 优越就是说我们与众不同，与众不同，我们是最好的。 Dan kita akan selalu melihat orang yang belum percaya itulah inferior. 看到别人好像是一个装饰品， Itu orang-orang yang kita pandang dari tempat tinggi dan kita merasa paling hebat dan kita merasa mereka paling gak tahu apa-apa. 从高处看他们，好像是我们最优越的，他们什么都没有。 Sayangnya apa yang diperlihatkan oleh jemaat mula-mula, mereka tidak memperlihatkan bahwa mereka superior sekalipun mereka menikmati Injil yang ada. 当初期的这个基督徒们，他们没有看到他们是优越的，虽然他们每一个人都非常的优越。 Mereka justru menghadirkan Injil benar, bahwa Kristus sudah mati, dibangkitkan dan kita harus bertobat. Itu Injil yang diberitakan. 他们所传讲的信息就是耶稣受死并且复活了，这就是他们所传讲的福音。 Tapi mereka tidak memberitakan dengan merasa yang paling hebat, paling benar dan berusaha untuk mengkecil-kecilkan yang lain. 但是他们没有用一个好像很优越感一样看不起别人，好像他们比别人都非常的优越。 Tapi kepada orang yang menerima Injil, mereka menghadirkan keramah tamahan. 但是他们带着热情对于他们的对象， Mereka menunjukkan bagaimana kepedulian itu terjadi merangkul satu dengan yang lain. 表示他们顾虑他们、关心他们，他们每一个人他们都可以聆听他们。 Maka seringkali atau terkadang kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang harus memikirkan bukan soal Injil yang kita sampaikan, tapi cara menyampaikannya seperti apa. 因此，我们不要想到怎么样来传福音，乃是我们要想到怎么样用什么方法来靠近他们。 Kita mungkin bisa memenangkan perdebatan dengan orang yang tidak percaya. 可能我们可以跟不信的人来辩驳， Tapi kalau kita tidak memenangkan hatinya, 就 tidak 是 ada 我们 gunanya. 得不到他的心。 Kita menjadi orang yang menunjukkan kebenaran kekristenan, tetapi kita justru membuat mereka melihat kenapa orang Kristen menjadi rasa superior seperti itu. 我们没有把福音带到他们面前，反而他们看到我们好像是你为什么好像感到你很了不起、很优越呢？ Rasul Paulus justru mendorong. Dalam Roma 15 ayat 7 dia berkata, sebab itu saudara-saudara hendaklah menerima satu dengan yang lain dengan senang hati. Sama seperti Kristus juga menerima kalian untuk memuliakan Allah. 我们可以看到，这个保罗他推动他们在罗马书15章7节里面讲了，所以你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归于神。 Rasul Paulus menekankan pentingnya juga itu diwujudkan, Injil yang diberitakan diwujudkan juga dengan hidup kita yang penuh keramahan. 保罗讲到，我们要表现出我们很温和的生命。 Kita tidak menjadi orang Kristen yang kemudian berusaha untuk memperdebatkan dan mengata-ngatain kalian salah, kalian bla 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 dengan kata-kata yang kurang baik kepada orang yang belum percaya. 不要像一些高高在上的基督徒讲到什么人都不对，好像我在高高在上一样。 Maka kita bisa memenangkan perdebatan, tetapi kita tidak pernah memenangkan hatinya karena karakter kita dilihat buruk. 我们可以跟他们在那边来妥协，在那边妥协，他们我们感到很赢，但是我们得到了这些的理论，我们得不到他们的心。
Tapi firman Tuhan mengajar pada kita, hadirkan Injil dan keramatamahan, merangkul mereka. 圣经里面讲到，我们要带着热情，把福音带到他们里面来着他们每一个人。 Sehingga pada akhirnya mereka bisa melihat Kristus di dalam kita. 意思他们可以看，从我们的身上可以看到基督在我们的身上。 Dan mereka percaya Injil, dan Injil itu mengubahkan hidup mereka. 他们相信了福音，福音改变了他们。 Dua orang menulis buku, Dustin dan Brandon, itu mengatakan pentingnya Injil yang mentransformasi kita. 在讲到福音是怎么的重要来改革更新我们。 Bahwa firman Tuhan, Injil Kristus mengubahkan, mentransformasi kita untuk kita kemudian menjadi orang-orang Kristen yang counter culture, yang mengcounter akan budaya yang ada dengan apa? Dengan mempraktekkan keramatamahan Tuhan. 福音有能力将我们转变成为全新的、截然不同的人，并创造出美丽的反文化的基督徒群体。他们被上帝的热情好客所感动，情不自禁地对他人热情好客。 Komunitas yang dibaharui adalah komunitas yang mempraktekkan Injil itu dengan keramatamahan. 更新的这个群主，他们来表达以他们热情好客的心态。 Karena menyadari bahwa kita semua pun diterima oleh Tuhan, Tuhan menjadi Tuhan yang ramah tamah kepada kita. 因为他们体会到、觉悟到，他们被那温柔的神来接纳了。 Maka kita pun menjadi orang-orang Kristen, komunitas yang dibaharui adalah komunitas yang akan menunjukkan juga keramataman Tuhan kepada orang lain karena kita sudah mengalaminya. 所以，当我们领受了这一切，我们很自然而然的来把对于他人非常的热情跟好客。 Maka komunitas yang dibaharui, pembaruan dalam komunitas adalah pembaruan yang harus menunjukkan seharusnya Injil yang diwujudkan dalam keramatamahan hidup kita. 更新的群主就是要表彰出于我们非常的热情、非常的好客的心。 Kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang datang duduk beribadah, tapi kita juga menjadi orang Kristen yang bergumul untuk menunjukkan kebaikan Tuhan kepada orang lain. 我们不是乖乖的来到教会做礼拜，乃是我们要表达出我们的热情。 Mungkin ada di saat ini Bapak Ibu yang sedang berkonflik satu dengan yang lain atau mungkin di luar sana. 可能在我们当中，在教会还是在教会以外，我们有跟别人有冲突。 Maukah kita semua taat kepada firman-Nya dan berjuang untuk menghadirkan keramatamahan Tuhan bagi orang yang mungkin saat ini kita tidak sukai? 我们要不要在里头真正的来改变我们自己，更新我们？我们要带出一个热情的心，一个很好的回应。 Atau mereka yang memang secara sengaja menyakiti kita dan kita merasa sakit. Benar, kita sakit karena apa yang mereka 或 perbuat. 是有人故意在那边挑拨离间，来挑拨是非，使到我们感到很心痛。 Tapi maukah kita bergumul bersama dengan Tuhan? Karena kita sudah merasakan Allah yang ramah tamah kepada kita, menerima kita, kita pun mau menunjukkan hal yang 我 sama 们是 kepada 否要 mereka. 跟神在一起？因为我们的神是很有温柔、谦卑的，所以我们要跟他一起来，充满了热情、好客，来接待我们其他的人。 Komunitas kita, gereja kita hanya akan dibaharui jikalau kita menunjukkan Injil dan keramatamahan itu. 我们的群主可以被更新，只要我们每一个人改革，我们每一个人，我们要充满热情跟好客的心。 Yang kedua, bagaimana kita bisa merespons dengan tepat firman Tuhan itu, yaitu dengan hidupi ibadah dan persekutuan. 我们怎么样来回应上帝的话，乃是活出来？我们在教会怎么样来敬拜我们的主？ Bagian yang dituliskan dalam ayat 42 sampai ayat 42, 46 dan 47 dikatakan seperti ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Kemudian di ayat 46 ditekankan lagi. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti dalam rumah masing-masing serta bergiliran dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah.
都恒心遵守使徒的教训，彼此教诫、薄饼、祈祷。他们天天同心合意，恒切的在店里，且在家中薄饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。 Ada hal yang sangat unik di dalam jemaat mula-mula yang mereka tuh sangat menekankan dan 2 kali dikatakan di sini, saudara. 很不寻常的就是当初的会众们、会友们，他们在这里有2次的强调， Yaitu memecahkan roti. 来薄饼。 Bagi jemaat mula-mula, saudara, firman 当初其他的这个信徒们， setelah firman Tuhan diberitakan setelah mereka bertekun dari pengajaran para rasul, maka mereka akan memecahkan roti, akan perjamuan kudus bersama-sama. 那么遵守了使徒的教训，并且他们教诫薄饼，一同来薄饼。 Bagi mereka itu sangat penting. Kalau khotbah adalah firman Tuhan yang diberitakan, maka perjamuan kudus adalah bentuk visual yang bisa 对 terlihat 他们来 daripada 讲，非 firman 常的 itu. 非常的重要。当他们听到上帝的话的时候，他们要薄饼来圣餐礼拜。 Dan mereka bisa berbagian dalam Kristus dengan bentuk secara fisik dengan mengambil simbol itu roti dan minum anggur itu. 他们一同来分享他们的主，就是他们一同来薄饼，借着圣餐来一同来有一个很好的密切的关系。 Memecahkan roti kita bisa mengambilkan prinsipnya dengan menyadari akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. 薄饼就是说，上帝主耶稣莅临在他们当中。 Maka murid yang telah berbagian di dalam Kristus yang mengambil perjamuan kudus bersama harusnya hadir bahwa Tuhan hadir di dalam dirinya. 在每一个参加圣餐的，他们有在这个地方，神也在他们当中。 Maka kehadiran Tuhan lewat dirinya membuat dia juga hadir harusnya bagi orang lain. 莅临在他们当中，其他的人也一同在一起。 Menghidupi ibadah itu, menghidupi akan Kristus yang hadir dalam kita untuk juga hadir bagi orang lain. 活出基督在我们当中，也活出在别人当中。 Bagian tertulis memperlihatkan memperlihatkan hal yang sangat penting. Ada pergerakan dari gereja ke rumah. 很重要的就是从教会到家中。 Ayat 46 dikatakan mereka dengan tekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kemudian ayat 46, dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran. 他们天天同心合意，恒切的在店里，且在家中薄饼，存着欢喜诚实的心用饭。 Artinya kehadiran para murid Kristus ini bukan hanya berkumpul di bait Allah, tetapi kehadiran mereka dirasakan keluar. 讲到这些信徒集合的时候，不是单单在教会、在圣殿，乃是在家中也如此。 Dengan kata lain, hidup kita sebagai orang Kristen kalau cuma di gereja, maka tidak ada gunanya, tapi kita harus berdampak keluar. 换一句话说，若是我们只是在教会而已，那没有用的，要对外面有影响。 Komunitas yang dibaharui adalah komunitas yang kemudian keluar untuk berdampak. 那么这个更新的这团体，这更新的团体就是我们要向外面去有影响力在外面。 Tidak harus dengan ditunjukkan dengan melakukan berbagai macam kegiatan sosial dan lain sebagainya di luar untuk terlihat bahwa kita melakukan hal-hal yang berdampak luar sana. 所以我们在外面所做的一切，对外面都有影响。 Tapi coba lihat perubahan apa di dalam diri kita 我们看我们自己本身有什么改变呢？ yang keluarga, anak-anak atau orang tua atau keluarga besar bisa melihat kamu berubah ya setelah ikut Kristus. 在家庭当中，我们家庭的成员看到我们可以讲到，哦，你信了主耶稣，你改变了。 Wah, kamu dulu itu seringkali dikit-dikit apa-apa marah, tapi sekarang setelah ikut gereja, ikut Tuhan Yesus punya komunitas, ternyata kamu jadi lebih baik. 你以前动不动就动怒、都发脾气，现在你信了耶稣，你改变了，你在很好的群组里面， Saudara, itulah dampak. 那就是影响力。 Orang bisa melihat Kristus lewat perubahan hidup kita. 别人可以从我们的改变的生命，可以看到耶稣。 Dimulai dari mana? Dimulai 从哪 daripada 里呢？ merespons firman Tuhan dengan benar. 还正确的回应上帝的话。 Dan komunitas yang merespons firman Tuhan yang benar dikatakan mereka disukai oleh semua orang. 真诚的跟随主的群族，就是被大家所跟随的。
Dan soal orang-orang yang mulai mengasihi Tuhan dikatakan siapa yang melakukan? Bukan kita. Tapi Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. 讲到福音，不是我们得胜了，乃是神把得救的人数天天的加给他们。 Mereka melihat hidup kita yang dibaharui, kita yang sudah bergumul untuk menjadi mengikut Kristus dan pembaharuan terjadi pada hidup kita. 他们看到我们的生命里面有一个很大的更新， Maka orang kemudian tertarik untuk melihat kenapa kita dibaharui? Karena Kristus. 他们被吸引，为什么改变呢？因为就基督。 Maka kalau mereka bisa datang pada Kristus itu karena Tuhan yang menarik mereka lewat hidup kita. 他们可以来到主的面前，乃是因为我们的主吸引了他们。 Maka di rumah, di tempat kerja, dimanapun kita berada, maukah kita bergumul untuk menjadi komunitas yang menghadirkan Injil dan keramah-tamahan? 在家在工作的场所，我们要不要被改变，被这个更新的群组，好叫我们的福音可以到达那个地方。 Dan menjadikan komunitas yang menghidupi akan ibadah itu dalam hidup kita dan juga persekutuan yang ada. 群组的更新可以改变一些的这个所有的团契。 Saudara, kita dipanggil untuk menjadi gereja, bukan untuk bermain gereja-gerejaan. 我们被招来到教会，不是来做一个家家酒，不是来玩教会做一个家家酒而已。 Kalau kita datang setiap minggu hanya datang ke gereja sekedar mengambil absen, baru setelah itu kemudian kita bisa menikmati hari Minggu bersuka cita dengan semuanya. 就是我们单单来教会、来聚会，来见见朋友而已。 Tanpa ada perubahan dalam hidup kita, tanpa merespons firman Tuhan dengan tepat, maka kita hanya menjadi gereja yang 就是没 bermain 有真正的 gereja-gerejaan. 被更新，所以我们就是玩家家酒而已。 Marilah kita berjuang untuk menghadirkan firman Tuhan dan merespons dengan benar dalam ketaatan. 来把我们蒙召成为教会，我们有一个很好的回应。 Jadilah gereja dan bukan bermain gereja-gerejaan. 我们蒙召成为教会，而不是玩家家酒。 Mari kita berdoa. 我们祷告。